إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الكرام شؤونهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صواب. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala wa ala man nafa'a bihi bi'ulumihi fil dain amin. Ada pun yang memberi izin situ. Dulu kata Syekh Ramli dan Khatib Syarbini, tiada batal nakal yang diberi izin dengan hadas salah suatu daripada keduanya. Sini disambung, ada pun memberi izin, maka kerana bahawasanya tiada memindah tanah tu. Dan ada pun yang diberi izin, maka tiada. Ia yang tayamum, ada buat yang dua tu. Demikian tiada batal nakalnya jikalau berhadas keduanya pada ketika itu. Ya, pada ketika dia nakal. Seorang nak tayamum, ya, ditayamumkan oleh seorang lain. Seorang lain tu tepuk dia tanah, kemudian diangkat. Bila diangkat, dia berhadas, dia terkentut jalannya. Adakah batal? Tak batal. Tak batal yang memindah nakil, dan mangkul alai pun tak batal juga. Yang dipindahkan padanya pun tak batal juga. Ya. Sebab dia kata sini tidak batal, mana boleh teruskan. Dia belum sampai sapu kepada muka kawan tu. Ya. Tiba-tiba berlaku pembatalan hadas tadi. Jawab dia tak apa, boleh teruskan. Sebab dia kata ada pun kerana bahawasanya tiada memindah. Ya, ada pun yang memberi izin sebab dia tak batal kerana bahawasanya ia tidak memindahkan tanah. Bahawa dia pasal niat dia. Ada pun yang diberi izin pula tak batal juga, maka tiada, ia tayamum, bukan di hakikat yang tayamum. Demikianlah tiada batal nakal, mana pindah tu tak batal jikalau berhadas keduanya pada ketika itu, ketika memindahkan tanah, ya, jadi boleh diteruskan. Sama juga dengan khunsa muskil. Khunsa muskil, kalau lelaki pegang dia tak batal, perempuan pegang dia tak batal. Bahawa kalau perempuan pegang dia, dia ihtimal dia perempuan. Kalau lelaki pegang dia, dia boleh ihtimal dia lelaki. Kecuali kalau serentak, ya, kanan lelaki pegang, kiri tu dia tak boleh lagi. Kalau serentak tu dia tak boleh lagi, mana baru batal. Kalau seorang-seorang pegang, dia boleh ihtimal. Di sini dia ihtimal bahawasanya dia bukan dia yang, kalau nakil yang memindah tu terbatal, pindah dia tak batal, boleh terus, itu maksudnya. Habis. Kemudian dikalau tayamum ia dengan sendiri, dia tayamum sendiri dan menakal tanah ia serta niatnya, kemudian berhadas, maka wajib atau mentajdid. Kecuali kalau dia buat sendirilah, macam biasa kita buat seorang. Kita tepuk je tanah, kita angkat, kita niat nawaitu istibahatis salah al-maqdudah, nawaitu tayammuma li istibahatil fardis salah. Kita pun angkat, dia belum sampai ke muka, tiba-tiba terkentut misalnya, batal, dia kena ulang balik. Ya, dia kena ulang balik, tepuk kali kedua. Kemudian berhadap, maka wajib atasnya mentajdid, mana mengulang balik niat dia tadi dahulu daripada menyapu akan muka. Niat dia kena ulang balik, atau sertanya, supaya bersama pindah yang lain yang datang, ya. Kemudian daripada tajdid niat itu, tiada wajib bahawa mendatangkan tanah yang lain daripada tanah tu tak pakai, tak apa lagi, dia belum mustakmal lagi, boleh pakai, cuma dia baharukan niat. Dan rukun yang kedua, niyatun, seperti meniatkan istibahah fardis salah. Dia meniatkan mengharuskan fardu sembahyang. Sebab tu tayamum dipanggil taharah darurah. Ya, taharah kesuntukan.
sebab tak ada air. Dah tu suntuk. Sebab tu dia tak boleh dahulu daripada masa waktu. Dia tak boleh tayamum nak semayang zuhur, dia ikut tayamum pukul 12. Boleh. Sebab mungkin kan sebelum sampai waktu kan hujan dah turun, maka batal tayamum dia saja lah. Jadi mesti masuk waktu dulu. Sebab tu niat dia pun bukan mengangkat hadas. Ya. Pada wuduk niat dia mengangkat hadas. Tu berbeza dia. Bila angkat hadas, mana hadas tu terangkat, selagi tak batal dia boleh guna. Ya, 10 waktu dia boleh guna, 10 semayang, 20 semayang pun dia boleh guna lagi. Adapun tayamum tak boleh. Tayamum kalau dia niat fardu, maka dia boleh buat satu fardu saja. Ya, semayang sunat lain dia boleh buat banyak. Tapi kalau nak buat semayang fardu lain, dia kena tayamum balik. Hatta khatib yang membaca khutbah dia kena 2 tayamum. Satu tayamum kena membaca khutbah, satu tayamum diturunkan tayamum lagi. Semayang pula. Kalau musim tayamum ni, orang tak nak yang dibuat khatib 2 kali kena tayamum. Diturun kena buat tayamum sekali lagi. Sebab 2 fardu tu. Ada pun, sebab kalau kita niat dia, nawaitu tayammuma, saja aku tayamum listibahah, kena mengharus. Kalau wudu, nawaitul wudu ataupun nawaitul raf'al hadas, saja aku angkat hadas. Hadas itu terangkat. Ya, ada pun tayamum hadas tak terangkat, semua dilakukan istibahah, mana mengharuskan saja. Bila mengharus dia tak kuat. Tu. Kemudian dibaca pula. Kalau niat fardu, dia hanya boleh buat fardu satu saja dan beberapa sunat. Kalau dia niat sunat tak niat fardu, fardu langsung dia tak boleh buat. Contoh dia niat apa? Nawaitu tayammuma listibahatis salah. Dia tak sebut fardu salah. Ya, nawaitu tayammuma listibahatis salah. Saja aku tayammum kena mengharuskan semayang. Maka dia boleh buat semayang sunat je. Semayang wajib tak boleh buat. Ya, kena buat wajib dia kena berbuat apa fardu. Nawaitu tayammuma listibahati fardis salah. Saja aku tayamum kena mengharuskan fardu sembahyang, baru dia boleh buat fardu. Dan bawah lagi, ya itulah paling rendah martabat dia apa? Menyentuh Quran misalnya. Dia nak angkat Quran, nak alih, ambil wudu, tak ada air sembahyang, air tak ada, maka dia tayamum. Maka tayamum ni boleh menyentuh Quran dia tak boleh sembahyang sunat. Nawaitu tayammumah istibahati masjid mishaf. Saja aku tayamum kena mengharuskan menyentuh Quran, maka dia boleh sentuh Quran. Sembahyang sunat tak boleh, sembahyang wajib lagi tak boleh. Sebab dia punya martabat tak sama. Sebab nama di sini tayamum dia panggil taharah darurah. Taharah ketika kesuntukan saja. Habis dia meniatkan istibahati fardhis salah. Saja aku mengharuskan fardu sembahyang, atau diniatkan nawaitu istibahatis salah, saja aku mengharuskan sembahyang, atau diniat nawaitu istibahati masil mishaf. 3 peringkat tadi itu. Ataupun iaitu diniatkan sajadat tilawah, kena nak lakukan sujud tilawah, saja aku mengharuskan menyentuh mishaf, ya, atau sujud tilawah. Dan tiada memadai niat raf'il hadas. Tayamum tadi diniat nawaitur raf'al hadas, tak memadai sebab ada tak terangkat. Yang mengangkat hadas, kerana bahawa tayamum itu tiada mengangkat akan hadas, dan tiada pula diniatkan ya fardu tayamum, ya, kerana tayamum taharah darurah, taharah kesentukan dia. Tiada patut bahawa dijadikan maksud, ya, dan kerana inilah tiada sunat tajdid tayamum, kesalahan wudu sunat tajdid. Wudu bila kita pakai satu semayang, kita ambil semayang dah pakai, sama ada fardu atau sunat semayang. Sunat lagi kita ulang, ya, ulang tajdid baru, kan maknanya wudu yang lain, ya, walaupun belum batal. Adapun tayamum tak sunat tajdid, dia tak sama dengan wudu. Dan wajib menyertakan niat itu pada permulaan memindah tanah. Kita angkat di tanah tu, kita niat. Kerana bahawasanya ia permulaan rukun, dan wajib mengekalkan dia niat tu hingga menyapu satu suku daripada muka. Yang mana sampai ke muka tu maknanya dia wajib kekal. Kekal bukan makna dia niat panjang, saja aku tayamum atau pingsan ke. Mana jangan ada sarif, yang ada benda yang memalingkan. Dia angkat kata batal lah, tu batal lah, ya. Tetapi sah dipindah tanah dengan berniat pada permulaan pindahnya. Maka terkala hampir tangannya kepada muka, maka disertakan niat dengan menyampaikan tangannya kepada mukanya. Maka tiada menafikan kata ashab, wajib menyertakan niat dengan permulaan, ya, memindah. Kerana bahawasanya yang demikian itu dikendaki dengan apa? Memindah yang kebilangan, ya, nakal yang muktabar.
dan pindah yang tersebut itu tiada kebilangan, dan hanya yang dibilangkan pindah yang disertakan dengan niat. Diangkat tangan kemudian sertanya niat, yang ketiga itu dikira kepada menyapu muka tu. Sama dengan wuduk juga, kita ambil wuduk, kita basuh muka, air sampai ke muka terus kita niat, itu yang terafdal. Di sini ada orang keliru, dia ingat niat tu maknanya mesti serentak pada awal sampai air ke muka, tu jadi was-was, tak masuk ni. Lama-lama pemerah muka. Ya, dia sebenarnya masuk sapu, kena kita niat. Bila kita niat, dan sejak itu dipakai. Tapi kalau kita basuh tak niat, tiba dekat sini baru kita niat, bermakna yang tadi saja basuh kosong je lah, yang sini baru pakai. Jadi kan dibasuh kena ulang sampai sini balik, itu maksud dia. Ya, itu yang terbaik, serentak iktiran. Adapun kalau dia sapu tak masuk niat, macam mandi hadas jalan, dia tuang air tak masuk niat itu, dah sampai separuh timba tu baru dia niat. Sejak daripada niat baru dikira. Yang tadi dibasuh tu tak ada niat, kosong, mandi biasa je lah. Ya, tapi nak terbaik air sampai terus dia niat, itu terbaik, bukan disyarat. Ya, maknanya basuhan tu dikira bila iktiran dengan niat dia serentak. Ta'rif niat kita apa? Qasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Qasad satu serta dengan perbuatan. Mana yang menyertai perbuatan itu maksud dikira. Kalau tidak kena ulang balik. Itu maksud niat inda Syafi'iyah. Ya. Adapun sisi imam mazhab yang lain, ta'rif niat dia lain. Qasdul fi'lul khair. Nak buat, mana buat benda yang kita nak buat yang baik, dia nak ambil wuduk sembahyang. Niat begitu dipanggil niat lah. Bagi kita tu belum niat, sebab belum menyertai, dia panggil qasad, dia panggil apa? Azam. Dia ada maratibul qasdi, banyak. Kalau terlintas dia panggil hajiz. Kuat sikit dia panggil hammun. Lagi kuat dia panggil azmun, azam. Menyertai baru panggil niat. Itu dibahas dalam kitab Dalilul Falihin, juzuk yang pertama, syarah bagi kita apa, hadis Riyadhus Shalihin. Dalam tu ada panggil 6 martabat dia. Dan khilaf, iaitu jika berniat pada ketika mula-mula memindah, diangkat di tangan diniat pada ketika menyapu muka dan ketika menyapu muka, dan putus niat antara keduanya. Ya, maka surah ini masalah ni, surah mana masalah ni. Kata Syekh Ibn Hajar, tiada memadai demikian itu, dan kata Syekh Ramli dan Khatib Syarbini memadai. Bermakna sini ada ikhtilaf, kita nak pakai mana pun boleh. Tapi kalau dalam mustalah fiqh, pendapat ditarjih oleh Syekh Ramli ada lebih kuat. Syekh Ibn Hajar lagi kuat dipatwakan. Sebab kita ada 3 lapis ni. Mujtahid ada 3. Yang besar sekali dipanggil mujtahid mutlak, itu Imam Syafi'i. Bawah dia panggil mujtahid fatwa, itulah Syekh Imam Nawawi dan Ar-Rafi'i. Bawah dia ada mujtahid tarjih, iaitulah mujtahid tarjih Syekh Ramli dan Syekh Ibn Hajar. Lebih daripada tu tak ada. Wahabi tak ada. Sibuk dia nak tarjih pula, jangan kau pandai tarjih pula. Kau marah, dia marah pula kan. Ya, sedarlah diri kita, kita tak sampai mujtahid. Ya, akan kita jam lama jadi mujtahid pula kan. Ya, Imam Syafi'i bukan calang orang, manis tambata bi qawaidih, mereka yang istimbat hukum dengan kawaid dia sendiri. Ya, seorang ulama besar, Al-Imam Al-Suyuti, Tafsir Jalalain Al-Asbah wan Nazai Qawaidul Fiqhiyah, tu dikarang dah ni. Kalau di Mesir dia rojokkan, orang nak buat master ke jalan-jalan. Dia sendiri cuba nak istiqlal, nak keluar mazhab Syafi'i, nak buat mazhab sendiri. Ya, dia buat kaedah fiqh, kena Imam Syafi'i kaedah. Dia buat kaedah, kena kaedah Syekh Masyid. Dia buat lagi kaedah, kena kaedah Imam Syafi'i. Maka Allah Ta'ala beri peringatan dia dapat mimpi malam tu satu istana yang hebat, cantik, hanya bertiang dengan 4 tiang. Apa makna warid ni? Mana cukup lah 4 mazhab tu dah lah, tak payah tambah-tambah lagi. Dia undur balik masuk mazhab Syafi'i. Setara dia tu undur. Ni kita lebay ini pula tak nak, saya tak akan mazhab. Wah, andal kau. Ya, lebay banyak ni, akhir ni lebay temberang banyak. Yang tak nak pakai mazhab tu lebay temberang lagi. Kalau kamu boleh ijtihad sendiri tak apa. Ni pakai kalam orang lain kan, tak nak pakai mazhab.
Imam Ahmad bin Hanbal dia menghafal 1 juta hadis dan kita pun hadis 40 pun tak hafal. Betul nak tunjuk handal macam-macam lah kan. Kan cakap banyak ni marah pula kan. Ya, kena kecil hati. Orang cubit sikit marah. Ya, kau sepak orang macam-macam, kau kata gini-gini kan. Ilmu sufi tadi saya kata ilmu tasawuf ni melongkang. Oh, ilmu tasawuf dia kata longkang gila kan. Ilmu tasawuf tu sabit dengan nas Quran dan hadis. Kalau faham atau tak faham jangan cakap kan. Al-Imam Syafi'i dalam kalam di antara ilmu yang paling hebat yang aku suka ialah ilmu tasawuf. Itu kalam ilmu mendidik jiwa kan. Tuan tengok jiwa kita, kalau hati dah rosak tu jadi masalah. Ya, nampak dia pandai, orang lain nampak dia je baik, tu setan tuan ni. Banyak ini macam-macam. Kemudian masalah tuan, satu masalah, jika berniat seorang pada tayamum mengharuskan fardu atau diniat fardu dan sunat, maka jawab dia apa? Harus mengerjakan fardu. Sama ada semayang fardu, tawaf fardu dan sunat boleh. Dan jika tiada diniatkan sunatnya sekalipun, diniat fardu je, nawaitu tayammuma listibahati fardis salah, disebut fardu. Tetapi jikalau dinafikan dia, tak disebut fardu, harus dikerjakan kerana fardu itu asal lagi matmu' diikut. Ya, yang sunat tadi, maka itu terlebih tinggi daripada sunat fardu. Dan sunat tabi', maknanya fardu dipanggil matmu' diikut, sunat tabi' mengikut, maka terkurang daripada fardu. Bahkan ada dalam fiqh kita 70 sunat baru sama satu fardu. Maka niat mengharuskan yang tinggi, mengharuskan yang terkurang. Kalau dia niat yang besar wajib fardu, maka sunat masuk. Tiada akas, tiada sebalik. Kalau dia niat sunat saja, fardu tak masuk. Tu. Dan semayang janazah dan khutbah Jumaat itu jikalau fardu kifayah keduanya dihukumkan martabat naflun, nafal juga ya, atas kata Syekh Ibn Hajar pada khutbah ya, dan pada Syekh Ramli martabat fardu. Sini khilaf ni. Ini mana hukum dipanggil hukum khilafiyah. Maka jika diniatkan tayamumnya, maka membaca khutbah, maka membaca akan dia orang yang lain, sah semayang dia. Jadi dia niat nak baca khutbah kan, tiba-tiba orang lain baca khutbah, dia pakai untuk semayang, sah, tak apa. Maka dikenaki dengan fardu ain, itu fardu semayang atau fardu tawaf, dan nafal itulah sunat, sama ada sunat semayang, sunat tawaf termasuk sunat. Maka jika meniat tayamum akan fardu semayang, sah dikerjakan fardu tawaf. Dia tadi nak semayang fardu, tiba-tiba tak jadi, dia tawaf, boleh. Dan akasnya sebalik boleh, dia tawaf digunakan untuk semayang yang fardu. Demikian lagi pada sunat ya, katanya demikian juga, maknanya martabat disamalah. Dan jika ada tayamum niat tadi, dan jika ada ia niat tayamum niat mengharuskan 2 fardu atau lebih, tiada harus melainkan 1 fardu saja. Aku tayamum kena melakukan 3 fardu semayang, dia dapat 1 dan ya, dia tak ada 2. Sebab apa tak boleh? Sebab dia taharah darurah. Itu biasa ya. Kalau taharah bukan taharah darurah macam wuduk, dia tak boleh, tak apa, dia angkat terus. Maknanya dia mengangkat hadas. Apa makna hadas? Iaitulah benda yang panggil mani' lis-salah. Amrun i'tibari. Amrun i'tibari. Ya. Yang mana dia menegah sihatus salah. Segah dia menegah daripada sah semayang. Dia amrun i'tibari, benda kira tak nampak tuan ni. Orang ada semayang dengan orang tak ada semayang, tak nampak. Kecuali ahli kasyaf lain tuan ni. Ahli kasyaf dia pernah jumpa sekali di Syria ni. Dia satu hari dia khatam Quran sekali. Satu hari dia boleh khatam Quran sekali. Kita sebulan sekali. Yang memang bercahaya muka dia, masya-Allah, di Masjid Umawi. Jadi dia syarat, dia kata siapa nak salam dengan dia mesti ada wuduk. Kalau tidak dia tak nak salam dengan dia. Satu budak tu nakal. Ya, dia tak ambil wuduk, aku nak test orang tu. Dia salam, orang tu maaf, pergi ambil semayang gitu. Nampak dia kasyaf tu. Itu maknanya apa? Dia nampak pada hukum biasa tak nampak. Ya, sebab tu dipanggil taharah darurah. Ya. Jadi 2 perkara tu. Najis hukmi dengan najis aini.
taharah hukmi dengan taharah hukmiyah dengan taharah ainiyah. Dia lain kan? Kalau najis hukmi mana najis aini yang kita nampak. Najis nampak ti cecak, ti ayam kan. Kalau najis aini benda yang tak nampak. Contoh dia tidur malam, anak kecil kencing dengan dia. Budak kecil. Tiba-tiba pagi tak nampak dah. Ya, tak nampak kesan. Maka hukum dia tetap najis. Itu najis pada hukum. Pada ain mata kepala tak nampak. Ya. Berbeza dengan tahara hukmiyah dengan tahara ainiyah. Tahara hukmiyah ya dengan tahara ainiyah. Benda yang tidak masuk pada tempat sebab dia. Faham tak? Ya. Mana tahara ainiyah, kita tangan kita kena najis, kita basuh kat mana? Tangan lah. Tapi kalau tahara hukmiyah, dia pergi pada tempat lain sebab lain tempat dia apa dia selesaikan. Kita sentuh tangan kita, tersentuh isteri, batal tak sembahyang? Mazhab Syafi'i dia, tak ada haid, tak ada lapik, batal. Tapi nak selesaikan dia kat mana? Ambil tangan basuh macam tu. Tak boleh, kena basuh muka. Kes tempat lain, buat tempat lain. Sentuh dekat tangan, tapi bila dah batal wuduk, kena basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, sapu kaki, jauh ni. Itu dipanggil taharah hukmiyah. Najis dengan taharah, jangan keliru dua benda. Najis hukmi lain, taharah hukmiyah lain. Dia settle tempat lain. Kan dia pergi semayang kan, dia pun batal wuduk. Dia pergi kat tandas, dia cebok kan. Sebab ke tempat kat sini tak boleh tu. Dia kena basuh muka balik, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Tu maknanya. Ada pun makro taimum situ. Betul. Soal apa ni? Bagi apa betul langkah? Tetapi jika dia niat tayamum, mengharuskan semayang zuhur 5 rakaat. Mana semayang zuhur 5 rakaat? Ya, atau mengharuskan semayang tidak berpakaian, telanjang serta ada kainnya. Jawab dia sarak, tak sah. Tayamum tak kena bertempat juga. Ada semayang zuhur, mana 5 rakaat? Semayang maghrib 4 rakaat. Ada pasal malam mana tu? Dekat Pasar Borong tu ada satu kumpulan geng, dia semayang maghrib 4 rakaat kan? Ya. Orang tanya kenapa 4 rakaat? Satu bonus lepak dengan je. Macam-macam. Tu sesat jawab. Semayang 3 rakaat maghrib dibanding 4 rakaat. Yang terlajak pula. Tak semayang main turun, semayang dia tambah macam-macam. 4 rakaat. Dia kata satu tu bonus. Macam-macam. Tu sesat panggil. Tu bercanggah dengan nas hadis yang sahih. Mana ada benda tu. Dan demikian lagi tiada disyaratkan mentakyinkan fardu. Ya, nawaitu tayammuma li fardhis salah zuhur asar tak payah. Sebut di fardhis salah cukup. Saja tayammum kena mengharuskan fardu sembahyang cukup. Tak payah takyinkan fardu. Maka jika itlaq juga, mana-mana dilepaskan tak kait, ya, memada juga sah. Maka dikerjakan apa sekendarnya lah. Ya, saja tayammum ya yang fardu. Buat apa nak? Fardu sembahyang, fardu tawaf. Maka jika ditakyinkan harus dikerjakan yang lain pada yang martabat dia. Macam tadilah ya. Diitlak je ataupun dia takyid semayang fardu untuk mengharuskan fardu semayang, tiba-tiba dia buat fardu tawaf, martabat sama tu, sama-sama wajib, itu tak apa. Atau dia khas tawaf, tiba-tiba tak payah ditawaf, dia tukar semayang, boleh, tak ada masalah. Dan jika diniatkan tayammum mengharuskan sunat semayang atas semayang dengan itlak, mana tidak ada kait ataupun dia tidak kait fardu dan sunat. Nawaitu tayammuma listibahatis salah. Saja aku tayammum kena mengharuskan semayang. Dia tak kata fardu semayang dia. Atas semayang jenazah, maka harus dikerjakan dengan dia yang lain daripada fardu. Dia boleh buat sunat je lah. Main sunat lain boleh, fardu tak boleh. Daripada segala sunat dan fardu kifayah boleh, seperti semayang jenazah. Dan yang lain daripada keduanya, seperti menyentuh Quran boleh, ya, kerana bahawa ia bersamaan martabat pada mengharuskan. Dan yang terkurang macam menyentuh itu terkurang. Dan jika diniatkan tayammum mengharuskan barang yang lain daripada sembahyang, misal seperti sujud tilawah atau sujud syukur atau menyentuh mishaf, menyentuh Quran, mishaf, mashaf, mushaf, boleh baca 3 mim, boleh baca 3 wajah, atau dia menyentuh baca Quran atau berhenti dalam masjid,
Ya, sebab orang masjid nak semayang kan, makruh tu masuk masjid tak ada air semayang sebab tak dapat semayang tahiyatul masjid. Atau mengharuskan wati isteri dia, maka harus dikerjakan dengan tayamum pada martabat dia jua. Maknanya sunat. Tiada harus dikerjakan pada umpama sembah semayang sama ada fardu atau sunat. Itu martabat yang ke bawah tadi. Jadi maknanya dalam tayamum tu ada 3 martabat niat dia tadi. Yang fardu ain, yang kedua dia apa? Martabat sunat dan semayang dengan itlaq, mana tidak kait fardu atau sunat, dan semayang jenazah dan khutbah Jumaat atas khilaf yang tersebut. Setengah Jumaat kata khutbah Jumaat tu wajib, maka dia kena niat. Kalau tidak, setengah kata niat tu biasa pun boleh. Habis yang ketiga, martabat yang pada yang lain daripada semayang dan tawaf dan daripada segala yang tersebut tadi, yang menyentuh Quran, masuk masjid dan sebagainya lah, tu sunat. Habis, maka jika ada dia niat akan pertama, harus dikerjakan martabat yang pertama dan yang kedua dan ketiga. Dia niat martabat paling tinggi fardu, nawaitu tayammuma listibahati fardhis salat. Maka dia boleh buat semayang sekali yang wajib, kemudian sunat berapa boleh, sentuh Quran semua boleh. Tapi kalau dia martabat yang kedua, dia niat martabat yang kedua, harus kerjakan martabatnya, itu sentuhnya apa tadi? Ya, semayang sunat. Maka ke bawah boleh menyentuh Quran, tak apa. Ya, ada pun nak semayang fardu tak boleh. Dan martabat ketiga, tiada harus kerjakan martabat yang pertama. Ya, tidak harus kerjakan martabat yang pertama kalau dia niat martabat yang ketiga tadi untuk menyentuh Quran. Tiba-tiba dia tayamum untuk Quran, tapi nak semayang, itu tak boleh. Dia kena tayamum lain. Dan jika ia diniatkan pada martabat yang ketiga, diharuskan pada martabatnya jua. Tiada harus dikerjakan pada martabat mana peringkat yang pertama dan martabat mana peringkat yang kedua. Jadi maknanya apa? Ada 3 maratib, 3 martabat dalam niat tadilah. Habis, dan satu lagi rukun yang ketiga, menyapu sekalian muka dengan tanah. Artinya apa? Menyampaikan tanah kepada sekalian muka. Tepuk tanah tadi kemudian sampaikan sekalian muka. Jikalau dengan perca sekalipun di alas daripada mukanya boleh. Dan di zahir sekalian janggut dia. Janggut tak wajib yang dalam, yang luar saja. Ya. Ya, Afghanistan kan janggut tebal kan. Tak wajib dia nak selit nama dalam, tak. Luar sajalah. Dan yang berhadap dengan hidung di atas bibir, atau kena jaga. Kadang-kadang takut tak perasan, tahu ada hidung ni ujung. Yang biasa kalau kita sapu terus turun sini, sini tak kena. Lepas tu beri peringatan kat sini, kena jaga bawah ni. Tu warna nampak sikit tu. Pada kata yang berhadap dengan hidung dan di atas bibir, atas bibir ni celah ni lah. Tu kena ratakan lah. Dan taklah jaga pada demikian tu kerana lalai kebanyakan manusia daripadanya. Sebab yang sikit yang banyak orang tak perasan. Itu di antara rukun yang ketiga, mana menyampaikan segala tanah tadi kepada segala anggota tayamum. Apa anggota tayamum? Muka dan tangan saja. Sebab ada tayamum ambil semayang atau tayamum hadap besar, tu dia anggota. Anggota tayamum ialah al-wajhu wal yadain, 2 tangan. Ada berlaku zaman Rasulullah SAW, sewaktu nak tayamum ada besar, dia siap bentang semua, dia tabur debu, ingat nak berguling. Agar mandi ada besar, kena rata satu badan. Jadi kalau ganti dia pun kena sapu satu badan, dia punya apa debu, dia nak guling. Rasulullah kata tak payah. Jadi buat anggota tayamum 2, muka dan tangan, sama ada hadas kecil, ada hadas besar. Itu maknanya. Habis. Itu di antara apa? Menyapu, meratakan. Ya, itu patayammama sa'idan tayyibah. Tenas berquran tayammum sa'idan. Maka lafaz sa'idan tu ada ikhtilaf ulama. Mazhab Syafi'i, sa'id mana turab lahu ubar, tanah yang ada debu. Ya, kalau mazhab lain martafa'a minal ard. Sa'idan tu ada 2 makna bahasa Arab. Apa yang tertinggi, tiang, tembok, pokok, boleh tepuk kan? Tepuk pokok, tepuk dinding, sapu. Ya, tuan guru saya itu Tuan Haji Najmuddin, saya belajar last dengan dia lah. Ya, dia alim 4 mazhab ni. Dia ajar di Mekah, dia mengajar 27 tahun. 27 tahun dia mengajar di Mekah. Dia alim 4 mazhab. Jadi Wahabi tangkap dia. Ni ke Wahabi tu pun dia menangkap orang je. Ya, ada tak selain pendapat kan, benda ikhtilaf. Dia tangkap kawan, kurung. Ramai pengikut pun nak murid kena. Dia tahan dalam tahanan sementara lah. Jadi nak semayang, tak ada air semayang. Jadi dia pakai taklid mazhab Malik, boleh pakai tepuk dinding. Pakai tepuk dinding ke depan, lama-lama dia lepas kerja kawan tadi. Lepas tunggu saya 4 mazhab alim tadi. Tidak mengaji sikit lah dengan dia.
pakai rujukan kita apa, Fiqhul Islamiyah wa Adillatu, Dr. Wahbah Az-Zahidi kita ya, dibahas banyak 4 mazhab, luas sikit lah ya. Dan rukun yang keempat, ia telah menyapu kedua tangannya. Wallahu a'lam.